Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kita sekali lagi di alam maya ini dengan kuliah online, yakni kuliah yang sepatutnya kita baca di masjid USJ 2, iaitu Masjid Al-Mu'minun USJ 2, bawah anjuran Lembaga Kemajuan Islam Perempuan Malaysia itu, iaitu LKPI, ya, Cawangan Kelana Jaya, ya, insya-Allah. Azhar Ilmi, waalaikumsalam. Ada Norida Mamat pun ada, insya-Allah. Pertama sekali jutaan terima kasih kepada seluruh AJK di Masjid Al-Mu'minun. Juga terima kasih kepada seluruh AJK dan anak-anak murid LKPI yang memang kita duk belajar petang-petang tu. Hari ini ada teman-teman lain yang turut serta di di internet ni. InsyaAllah hari ini kita akan terus membincangkan berhubung dengan buku kecil yang kita selalu baca ni lah. Ya, buku kecil yang kita selalu baca ni, iaitu buku Terapi Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Buku Terapi Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu bagaimana merawat menggunakan Al-Quran dan menggunakan sunnah dan tata cara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Boleh reply siapa-siapa AJK atau di Masjid Al-Mu'minun. Norida Mamat, waalaikumsalam. Okey, insya-Allah Al-Bayan dah lama tak pergi Al-Bayan sebenarnya. Okey, Masjid Al-Mu'minun LKPI, ada siapa-siapa kat sana? Boleh bagi notis sikit. Kita nak mulakan buku kita ni. Ya, sambungan. Waalaikumsalam Mar. Siti Qadariah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pukul 3 petang ni orang perempuan lah yang paling banyak. Memang yang ni pun kuliah perempuan pun, kuliah muslimat. Ya, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Bukan kita nak ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Sebab tu pada awal tadi kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan bagi kami ilmu yang bermanfaat. Pagi tadi kuliah duha saya di Surau Taman Permata Ulu Kelang pun muslimat juga. Jadi petang ni pun muslimat juga. InsyaAllah maghrib sekarang ada satu kuliah di Surau Al-Faizin Prima Beruntung, insyaAllah. Baik, Azizah Ahmad dari Al-Mu'minun. Okey, dah ada dah orang daripada Masjid Al-Mu'minun. Kita sambung, ya. Kita sambung pengajian kita di muka surat 28, iaitu dalam bab baru berhubung dengan punca penyakit. Ya, okey, Tuan Haji Yaakob pun ada kat sana. Waalaikumsalam Siti Nurbasyah. Okey, kita bincang tentang punca penyakit, ya, punca penyakit. Apa-apa hal pun, sama ada penyakit itu berhubung dengan hati, berhubung dengan tubuh badan, atau berhubung dengan masalah dan sebagainya, ubat dia adalah kita kena cari punca terlebih dahulu. Kalau dah dapat puncanya itu, barulah kita akan dapat lihat apa ubat yang sesuai untuk rawat dia tu, ya, insya-Allah. Baik. Dalam bab yang kita kata hari ini, muka surat 27 tajuknya, kita mula dengan 28 punca penyakit. Perkara asas yang kita perlu fikirkan adalah apakah punca kepada penyakit. Kalau hari ni kita kencing manis, darah tinggi, dah tentu puncanya itu mungkin makanan kita lah. Ya, mungkin makanan. Halijah binti Din, waalaikumsalam. Umi Kalsum, waalaikumsalam. Taman Krian, Parit Bunta, alhamdulillah jauh tu. Kita nak tengok asalnya kita lahir, kebanyakan daripada manusia hamba Allah ni, dia lahir dalam keadaan yang sihat. Penyakit-penyakit besar itu hadir selepas itu, ya, hadir selepas itu. Ulama menggariskan ada 4 perkara.
ya, ulama menggariskan ada 4 perkara. Terima kasih Siti Qadariah Syafi'i, muka surat 28 ya. Kita bincang tentang punca penyakit. Bidadari Nuraida, waalaikumsalam. Arifin Isa, waalaikumsalam. Lebih kurang 49 mata sedang menonton. Ada 4 perkara yang kita akan bincang pada petang ini tentang punca penyakit. Ulama menggariskan yang pertama sekali punca kepada penyakit mungkin mengambil makanan dalam dos atau jumlah atau kuantiti yang keterlaluan. Itu satu. Ya, apabila kita sakit, puncanya adalah mungkin kita mengambil makanan ataupun minuman dalam dos atau jumlah yang kuantiti dia keterlaluan. Waalaikumsalam Laila Dila Rosa. Waalaikumsalam Tino Raya. Ya. Jadi hari ini cuba kita cek, kalau kita sakit, adakah punca daripada kita mengambil makanan tersebut? Ya, itu satu. Kita pergi dulu, nanti kita akan bincang kemudian. Yang kedua, kata ulama, mungkin mengambil makanan yang bersifat lemak ataupun berminyak. Okey, mungkin mengambil makanan yang bersifat lemak ataupun berminyak. Okey, itu. Jaga-jaga nah. Satu, jumlah makanan yang berlebihan. Kedua, sifat makanan itu tidak sihat. Ada lemak, ada berminyak dan sebagainya. Maksudnya, yang pertama mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak. Yang kedua, kenapa punca penyakit? Kita mengambil makanan yang tidak berkualiti. Ya, tidak berkualiti. Dan seterusnya, yang ketiga, mungkin diri kita berhadapan dengan sistem penghadaman yang tidak baik. Sehingga Ani Jalil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam daripada Singapura. Allahu Akbar. Ya, baik. Mungkin juga yang ketiga disebut dalam buku ni, sistem penghadaman kita itu tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya sistem penghadaman tidak boleh buang benda-benda negatif dalam tubuh badan. Dia tersimpan dan dia menjadikan penyakit. Dan seterusnya yang keempat, Grimis Baiduri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin yang keempat, kita mengamalkan cara hidup yang tidak aktif. Ada 4 lah. Ada 4 yang kita akan tengok satu persatu. Pertama, mungkin kita sakit itu puncanya makanan yang kita ambil itu keterlaluan. Baik. Untuk kita rujuk di dalam hadis Nabi SAW, puan-puan serta tuan yang ada dekat dalam sini, insya-Allah, terutama AJK Masjid Al-Mu'minun USJ 2 dan juga seluruh anak-anak murid LKPI Cawangan Kelana Jaya, juga semua sahabat-sahabiah yang ada ni, Nabi mengajar kita bagaimana makan berdasarkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita makan mengikut kesesuaian yang telah diajar oleh Nabi, maka insya-Allah badan kita akan sihat. Tapi kalau kita makan yang keterlaluan, macam yang nombor 1 tu, punca penyakit mungkin kita mengambil makanan yang jumlah ataupun kuantiti atau dosnya itu keterlaluan. Nabi mengajar kepada kita, yang pertama, jangan makan dengan syaitan, iaitu hendaklah memulakan makan paling tidak dengan ucapan bismillah. Pendek je. Pendek je. Yang best kali ni, Nabi ajar kita makan, baca dia pendek je, bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ada doa lagi dan sebagainya. Tak, sebenarnya Nabi SAW pesan kalian bila nak mula makan, maka makanlah dengan ucapan bismillah. Ucapan bismillah dengan nama Allah. Maka sebab itu kadang-kadang makan menjadi rahmat, tapi kadang-kadang makan menjadi laknat. Makan kadang-kadang menjadi manfaat, makan kadang-kadang menjadi mudarat.
Jadi yang kita kena faham. Azrin Maisarah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka perkara pertama yang diajar oleh Nabi SAW adalah makan dengan ucapan Bismillah. Pendek pun tak apa, ya. Bismillah, simple. Sangat simple. Kenapa? Sebab kita nak makan itu dengan mencari redha Allah Ta'ala. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Kita hari ni 2 tangan. 1 spoon, 1 fork. Itu kan, ya. Atau 1 sudu, 1 garpu. Kalau ikut sunnah, makan dia dengan kanan saja. Dengan kanan saja. Ustaz Alif Syukri, Alhamdulillah. Ustaz pun ada kat sini. Okey, baik. Makan itu ucapan Bismillah pendek, cukup, memadai bersandarkan kepada hadis. Yang kedua, guna tangan kanan. Elak seboleh mungkin untuk menggunakan tangan kiri. Ya, cuba untuk tidak menggunakan tangan kiri ketika makan. Ini perkara kedua. Yang ketiga, Nabi kata ketika makan, ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Ya, maksudnya kalau kita duduk, ada hidangan makanan, ambil makanan yang paling dekat. Jangan jangkau pergi jauh gitu, nampak benar tamak dan halobanya dia. Ya, Nabi ajar. Sebab tu kalau kita ikut sunnah, semuanya akan jadi cantik. Tapi kalau kita lari dari sunnah, maka dia akan jadi punah. Ya, Iza Rahayu Ismail, Waalaikumsalam. Jadi kita baca tu, ya, pendek je, Bismillah pun cukup. Kemudian makan dengan tangan kanan. Mula makan dengan tangan kanan. Ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Kenapa kita belajar bab ni? Ni nak mengelak perkara pertama itu. Mungkin penyakit itu datang, puncanya adalah daripada dos yang keterlaluan. Yang makan tak kena kepada sifat makannya Nabi SAW. Yang keempat, makan dalam keadaan yang tenang. Walaupun orang kata kena kunyah 40 kali ke, tak payahlah kira. Agak-agak kunyah perlahan-perlahan, maka lepas tu telan lah. Itu sunnah Nabi SAW. Yang kelima, Nabi SAW dia guna 3 jari. Nampak kan? Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Dia guna 3 jari. 3 jari ni, sunnah dia kalau kita pegang sesuatu menggunakan 3 jari. Ya, maka kita seperti makan dalam keadaan yang sedikit-sedikit. Dia tak guna 5 jari. Ya, dia tak guna 5 jari. Macam kita makan dengan sudu berbanding makan menggunakan sendok. Ya, sedikit berbanding dengan yang banyak. Maka sebab itu, guna 3 jari pada makanan yang boleh diambil dengan 3 jari. Nasi kau jangan makan 3 jari. Kalau nasi makan 3 jari, 3 jam tak habis lagi. Ya, jadi makan guna 3 jari. Yang keempat, jangan makan dalam keadaan menyandar. Ya, menyandarkan badan begini, makan. Tak elok. Yang tu Nabi larang. Ya, Hajilan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bab makan ni kita kena jaga. Kita kebanyakan puncanya adalah sebab kita makan. Zulfa Muhammad Jamin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ni kalau kat pejabat, kat pejabat, sebelum pergi pejabat, sarapan awal pagi. Ya, sarapan awal pagi. Sampai ke pejabat, punch card atau punch masuk, kemudian pukul 10 sekarang sarapan pagi dah 2 kali. Pukul 12.30 berhenti makan tengah hari, dah kali ketiga. Pukul 3 petang, tea break, minum petang, kari pap King Kong. Ya, maka makan lagi yang keempat. Sekarang pukul 6 petang, makan malam. Pukul 11 lagi, makan tengah malam dan sebagainya. Jadi makan yang berlebihan, ya, ataupun jumlah yang banyak, atau kuantiti yang banyak, atau dos yang banyak, adalah salah satu punca membina ataupun menjadi sarang penyakit di dalam tubuh badan kita. Okey, baik. Kita sebut tadi kan, baca Bismillah, guna tangan kanan, elakkan dengan tangan kiri, ya. Ambil makanan yang paling dekat, tu yang ketiga.
makan dalam keadaan yang tenang, elak daripada gopoh gapah, guna 3 jari pada makanan atau benda-benda yang boleh ambil dengan 3 jari, bermaksud kita mengambil makanan itu sedikit-sedikit. Kemudian jangan makan dalam keadaan menyandar, ya, jangan makan dalam keadaan bersandar, kerana itu tidak menghadirkan kesihatan. Baik, WKN ni, kalau makanan yang kita tidak gemari duduk depan macam mana? Baik. Sunnah Nabi SAW. Ada satu soalan daripada Mar. Ya, Mar kata, kalaulah orang hidangkan kita makanan, macam mana kita nak buat sedang makanan tu kita tak suka? Baik, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bila ada makanan yang dia tidak suka, maka Nabi tidak menghina makanan tu. Dia kata, tak sedap lah, tak, itu bukan. Nabi tidak menghina, tapi Nabi tidak makan. Dan Nabi menyuruh para sahabat makan. So, elak daripada hina makanan, elak daripada kita kata benda-benda yang buruk terhadap makanan tersebut. Yang tu tak boleh. Tapi kalau kita tidak makan kerana kita tidak suka, maka hukumnya tak ada masalah apa-apa. Boleh. Ya, baik. Intan Miza, Waalaikumsalam. Suhaini Zakaria, Waalaikumsalam. Tuan Suzira, Tuan Mat, Waalaikumsalam. Jadi kalau siapa yang ada makanan di hadapannya, ya, dan dia tak suka makanan tersebut, maka hukumnya dia tak perlu makan. Jangan paksa diri dia. Ya, ini berlaku atas Nabi SAW, dan Nabi bagi kepada para sahabat suka makanan tu, mereka terus makan. Yang paling penting, jangan menghina rezeki, ya, yang Allah bagi, dan jangan buat bagi tuan rumah rasa tidak selesa. Okey, baik. Tadi yang keenam, iaitu jangan menyandar. Kemudian seterusnya yang ketujuh, yang ketujuh, makan dalam keadaan berjamaah lebih utama. Maksudnya makan ramai-ramai. Tuan-tuan perempuan, kalau kita ingat dulu kenuri kita dekat kampung, kita ambil satu talam, kita duduk keliling 4 orang atau 3 orang, ya, maka kita makan ramai-ramai. Ini sangat-sangat baik. Tapi hari ni kurang sikit, sebab masing-masing beratur, kemudian ambil makanan pun tak melampaui batas, semua makan buffet, ya, ambil makanan, akhirnya banyak buang dalam tong sampah daripada masuk dalam perut. Maka berlakulah pembaziran, ya, rugi, tuan rumah rugi, ya, maka kita jatuh berdosa pula tu. Jadi makan dalam jamaah ini sangat baik, turun barakah kepada kita. Dengan makanan tu barakah akan turun ketika kita makan dalam jamaah. Ya, baik. Seterusnya yang ke-8, kalau orang jemput kita, maka hadirlah kepada jemputan tersebut. Jangan bawa orang lain yang tidak dijemput, melainkan mendapat izin daripada orang yang menjemput kita tu. Ya, jangan. Ini penting ni. Kita orang jemput kita bawa satu kampung datang. Yang tu memang tak boleh. Okey, itu tetamu hadir sesuai dengan jemputan. Kalau tuan rumah jemput awak laki bini je, tak payah bawa rombongan anak beranak kita yang boleh main tim bola tu. Ya, okey, ini kena jaga. Baik. Aisyah Uthman, Waalaikumsalam. Intan Miza, Mak Lang. Okey, sekarang norma baru. Mak Lang kata sekarang ni norma baru. Betul. Boleh ke makan berjemaah? Boleh makan berjemaah di dalam rumah. Anak beranak ni tak adalah masalah apa. Tapi dekat restoran jangan sesekali makan berjemaah. Nanti kena saman pun berjemaah juga. Ya, yang tu kena jaga. Jadi, kita sebut sunnah dia makan berjemaah. Kemudian sunnah juga kalau orang jemput kita makan, maka masa kita nak datang itu sunnah dia bawa buah tangan atau bawa hadiah. Okey, contoh ada orang nak jamu kita makan, kita ada kebun durian, bawalah sebiji 2 ke rumah tuan rumah itu. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Selesai makan, selesai makan, kalau kita buka di dalam kitab Riyadhus Salihin, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, dia sebut cerita tentang hadis-hadis berhubung dengan jilat jari.
Ya, jilat jari ni sunnah yang sangat baik sebenarnya. Malah kalau kita ikut, maka dalam kajian para ulama, bukan hanya jari yang dijilat, ya, pinggan pun dijilat, periuk pun dijilat, talam pun dijilatnya. Sunnah. Apa maksudnya? Maksudnya lepas selesai dah makan, dah habis dah dekat pinggan tu, maka jilat jari yang di mana ada saki baki makanan yang tersisa yang melekat di jari kita. Kerana Nabi kata, kita tidak tahu mana satukah makanan yang menghadirkan keberkatan kepada diri kita. Mungkin yang kita makan sepinggan ini tak, tapi yang baki dekat jari kita itu, rupa-rupanya makanan itulah yang memberi barakah dalam kehidupan kita. Sama juga, tapi janganlah ambil periuk pergi jilat pula. Ya, maka jari kita ni sapu dekat senduk, sapu dekat piring, sapu dekat periuk dan jilat jari kita. Ini sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah. Baik. Kemudian yang terakhir lepas kita makan, jangan lupa tadi mula dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Paling tidaklah, ya, paling tidak alhamdulillah, mula dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Dan di hujung sekali baginda pesan kepada kita, jangan lupa bersedekah makanan tambahan kepada jiran sebelah kanan dan jiran sebelah kiri. Okey, ini baru nombor satu. Nombor satu tadi, apa punca penyakit kita? Punca penyakit kita ada kemungkinan asbab dia kerana kita mengambil makanan yang berlebihan. Ya, makanan yang kuantiti dia terlalu banyak, tak patut dengan perut kita itu. Ya, tak patut. Dos yang banyak, jumlah yang banyak. Itu yang pertama. Berkemungkinan, ya. Yang kedua, punca penyakit berdasarkan kepada kata ulama adalah kita mengambil makanan yang sifatnya banyak lemak, sifatnya berminyak. Semua orang sama, hatta diri saya pun sama. Ya, kita suka makanan yang lemak, ya, sangat berlemak. Allahu Rabbi. Kita baca sunnah sudahlah. Sunnah Nabi ajar kita waktu berbuka puasa makan kurma. Waktu berbuka puasa makan kurma. Nabi makan 3 biji lah. Contohlah siapa nak makan 4 biji, 5 biji pun okey. Tapi jangan makan 3 kotak, ya. Jangan makan 3 kotak. Berbuka puasa, buka dengan buah kurma dan minum air. Itu sunnah Nabi SAW. Kita berbuka puasa dengan kurma juga. Daging kurma dengan ayam kurma. Okey. Baik. Ini jelas. Baik. Zulfa Muhammad Jamin, sup kambing okey ke? Jawabannya semua makanan okey. Kambing ke, ayam ke, apa sahaja makanan yang halalan tayyiban, maka semua baik. Bila dia jadi tak baik, sebab ambil sup kambing bukan satu mangkuk tapi satu periuk, yang tu yang jadi tak baik. Walaupun orang kata, oh Nabi suka makan kambing, Nabi suka makan kambing, tapi Nabi mengambil apa yang perlu, bukan apa yang kita mahu. Itu, ya, jelas ni kena bagi faham. Baik. Iaitu yang kedua lah. Yang pertama, makanan berlebihan boleh menghadirkan penyakit. Yang kedua, makanan yang ada sifat tidak baik seperti lemak dan berminyak. Yang ni jelas. Saya sendiri pernah diserang dengan serangan jantung pada lebih kurang 8 tahun yang lepas. Akibat apa? Akibat dia mudahlah jantung tersumbat ataupun saluran jantung tersumbat. Maka sifat dia apa? Sifat dia sebab makan kita itu banyak pilihan kita makanan berlemak. Kita terutama orang Melayu, Allahu Akbar. Ya, dia punya bubur tu kalau kita pergi kedai ada 20 jenis bubur, semua lemak dan manis. Semua lemak dan manis. Dan makanan berminyak memang kita orang Melayu sifat goreng. Ya, sifat makanan bergoreng, kari dan sebagainya, ini memang makanan kita lah. Sebab tu kita kena jaga-jaga untuk elakkan sikit punca penyakit yang kedua, sifat makanan tersebut. Punca penyakit yang ketiga ada kemungkinan disebabkan sistem penghadaman. Ya,
semua kitab yang ditulis oleh ulama menyebut bahawa sistem penghadaman yang bermasalah tidak dapat, ya, apa maksud tidak dapat? Tidak dapat mengeluarkan benda-benda negatif yang kita makan, dia tak boleh keluarkan. Akhirnya benda-benda negatif itu tersimpan di dalam usus dan lama-lama dia menjadi buruk pada sistem imun badan kita. Itu memang jelas. Ya, memang jelas. Jadi sistem penghadaman kebiasaannya terganggu kerana tubuh badan kita banyak angin. Ya, banyak angin. Kita orang Melayu suka buat air halia. Ya, itu bagus untuk kesihatan, itu tak ada masalah apa. So sistem penghadaman punca kepada penyakit sebab tersimpannya benda yang tidak baik di dalam usus. Dalam usus perut ni dia tak boleh simpan lama. Ya, tak boleh simpan lama. Rozaini Ibrahim, Waalaikumsalam. Hasnul Hisham, orang bank lama tak nampak. Ya, jadi kita tak boleh simpan makanan di dalam tu banyak, nanti dia akan jadi yang tidak baik. Dan seterusnya yang keempat, mungkin makanan kita ambil, ya dah lah tak elok, lepas tu sifatnya berlemak, lepas tu kita ada penghadaman juga. Yang keempat mungkin kerana corak dan amalan hidup kita itu amalan yang tidak sihat. Makan, exercise tak ada. Makan, puasa sunat tak ada. Minum air manis tak diselang dengan air kosong dan sebagainya. Maka inilah cara dia, 4 benda atau 4 punca di mana ulama menggariskan sifat-sifat di mana akan hadir tanda-tanda penyakit di dalam tubuh badan kita. Ulang balik supaya kita faham, ya. Jumlah makanan harus dijaga. Kedua, sifat makanan, jangan ada berlemak dan sebagainya. Ketiga, cek sistem penghadaman, badan kita banyak angin ke tidak, dia blok dan akhirnya susah. Dan yang keempat, cuba tengok kita ni jenis orang yang healthy life ke tidak, jenis orang yang exercise ke, begitu begini dan sebagainya. Ya, jadi ini satu cabaran besar bagi kami ustaz-ustaz, sama seperti ustazah-ustazah, makin besar badannya. Kenapa? Sebab sibuk sangat duk ceramah sehingga terlupa bahawa tuntutan untuk kami sendiri pun supaya jadi sihat. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama berubah selepas ini. Dalam hal 4 ini, ya, kita nak tengok punca makanan. Nabi SAW telah mengajar kita formula asas. Semua benda, sama ada makanannya jumlahnya banyak, sama ada makanannya sifatnya buruk, sama ada penghadamannya tidak baik atau hidupnya itu tidak aktif, Nabi bagi satu formula utama. Ingat ya, syariat agama ni cukup sempurna. Kalau kita ikut syariat agama, apa itu syariat? Syariat, saya baru teringat hari tu yang terakhir tanyalah ustaz, memahami syariat. Syariat itu apa? Aturan yang disediakan oleh Allah dan disediakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi dalam bab syariat ini, siapa yang ambil aturan Allah dan aturan Nabi maka akan jadi elok. So macam mana kita nak mengelak penyakit? Maka Nabi SAW pesan kepada kita cara mencegah hadirnya penyakit sebelum kita pergi kepada rawatan. Cara mencegah hadirnya penyakit. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa? Imam Ahmad Hanbal. Iaitu kalau kita mengaji fiqh ada 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Ya, Hanbali. Zulfa Muhammad Jamin, memang biasa lepas ceramah ada jamuan. Memang betul. Sebab tu ustaz-ustaz tak sihat. Lepas ceramah makan, balik rumah tidur. Jadi alhamdulillah PKP ceramah tak boleh sediakan makan. Ya, baik. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, tidak ada bekas atau bejana yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Ya, tidak ada bekas yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Bekas kita tu perut kita. Jadi kita ni
bila kita penuhkan dia, maka akan hadirlah benda buruk dalam kehidupan kita. Cukuplah seseorang itu menggunakan beberapa suapan makanan. Jadi sunnah dia adalah makan dengan beberapa suapan, sekedar dapat menegakkan tulang belakangnya. Maksudnya bagi dia kemas sihat untuk beramal dan pergi kerja. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, tu penting tu. Jadi dipesankan sini, bejana yang paling buruk kalau kita penuh, dia akan jadi keburukan apa? Perut. Dan kata Nabi, cukuplah seseorang itu menggunakan beberapa suapan. Beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang belakang. So, kita ambil makanan yang simple-simple, sekadar untuk kita sihat, cukup memadai. Jika terpaksa, kalau kita makan, tapi tak kenyang. Sis Aida. Waalaikumsalam. Oh, daripada Singapura. Alhamdulillah, jauh ya. Baik. Kalaulah kata kita dengan makanan yang sedikit itu masih belum cukup, maka kata Nabi, bolehlah dia mengisi sepertiga makanan dalam perutnya, sepertiga minuman dalam perutnya, dan juga sepertiga lagi dibiarkan kosong untuk pernafasan. Perut kita 3/3. Sepertiga boleh isi makanan. Makanlah. Sepertiga boleh isi minuman. Tapi sepertiga lagi hendaklah dikosongkan untuk pernafasan. Ya, ruang pernafasan. Kita pula makan 3/3 makanan, 3/3 minuman. Jadi nak menafas tak boleh. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Maka teknik apa kita panggil di sini, teknik pencegahan, ya, prevention better than cure. Ya, ini prevention. Teknik pencegahan yang diajar oleh Nabi SAW adalah jaga perut. Jaga perut dengan tidak mengisi perut itu melampaui batas. Ya, kita sebab tu cerdik pandai ilmu mengajar kita supaya meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, tahu membedakan antara keperluan dan kemahuan. Apa keperluannya? Keperluannya mungkin kita sekedar makan satu pinggan nasi, ada ikan, ada sayur dan sedikit minuman, memadai. Tapi apa kemahuannya? Kemahuannya satu talam lah. Ya, satu talam lah kemahuan dia. Yang ni yang kita paling takut. Hari ni, kalau tuan-tuan perempuan perasan, dekat luar sana, ramainya peniaga nasi Arab. Orang Arab ni, dia meniaga dekat negara dia, kemudian dia datang sini, bukalah kedai nasi Arab. Kedai nasi Arab, dia kempen, makanlah nasi Arab, ini sunnah Nabi. Dia kata gitu. Saya kata, lah, itu bukan sunnah Nabi, itu punah, bukan sunnah. Ya, mana ada diajar makan sampai bertalam-talam. Kita dalam syariat, kita diajar untuk mengikuti sunnah Nabi, bukan diajar untuk makan seperti orang Arab. Orang Arab, dia makan Allahu Rabbi. Seekor kambing, 3-4 orang je boleh habis. Jadi kita tak nak sedemikian. Kita meletakkan apa keperluan kita. Kalau itu yang perlu, ambil yang perlu. Jangan ambil apa yang kita mahu. Nanti kita rugi. Nanti kita akan rugi. Makanan dan minuman akan memberi tenaga dan kesihatan kepada tubuh badan jika pengambilannya itu berpatutan. Kita akan sihat. Ya. Kalau kita rujuk kepada tulisan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dia menyebut bahawa apabila perut penuh, maka badan akan jadi lesu, akal akan jadi lemah, mata akan jadi layu. Ya, jadi keseluruhannya bila perut ni penuh, kita akan jadi lesu, kita akan jadi layu, kita akan jadi lemah. Otak nak berfungsi susah, dan jadi tubuh badan kita jadi lemah, dan akhirnya kita tidur lebih buruk selepas itu. Ya, ini kita paling takut. Sepatutnya makanan ini
dia menambah tenaga. Makanan ini menambah kesihatan. Tapi rupa-rupanya makanan melemahkan tenaga. Rupa-rupanya makanan itu memburukkan kesihatan. Kenapa? Sebab kita tidak mengambil makanan seperti yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Saya nak ambil yang satu ni je. Hadis Nabi ni je cerita. Kalaulah kita dapat sama-sama, termasuk diri saya lah, sama-sama kita pelihara perut kita dengan mengisi apa yang perlu, jangan mengisi apa yang kita mahu, insya-Allah semua apa yang diajar oleh Nabi itu maksum. Syariat ni maksum, terpelihara daripada kesilapan, terpelihara daripada segala kekurangan. Tetapi jika diambil secara berlebihan, kalau makanan diambil secara berlebihan, maka akan lemah tubuh badan. Satu, badan kita jadi lesu gitu, rasa berat, menyebabkan rasa mengantuk, mata jadi layu je, nak dengar kuliah tak boleh, pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh, memperlahankan daya fikir. Oksigen kurang dalam otak, so otak kita lembab, nak berfikir susah, itu ini, buat matematik susah. Dan paling bahaya sekali kata ulama, orang yang terlalu kenyang ini meningkatkan hawa nafsu. Ini buruk sebenarnya. Sebab itu Nabi SAW pesan, wahai orang bujang, maka bernikahlah. Bernikahlah. Jika kamu tidak mampu, maka berpuasalah. Dengan puasa itu dapat melemahkan nafsumu. Sebab tu orang puasa, alhamdulillah, bulan puasa kan, kita tak buat benda karut marut, lemah aja, slow je. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Baik, kita pergi muka surat 30. 3 peringkat pengambilan makanan. Ini kita nak tengok punca penyakit. Asas dia yang ini saja, asas. Perbandingan yang lain nanti kita akan kumpul kemudian nanti. Asas dia 3 peringkat pengambilan makanan. Yang pertama, makanan yang diambil sekadar perlu. Makanan yang diambil sekadar perlu. Kita tengok orang miskin, orang miskin ni, dia biasanya badan dia kurus sebab makan tak cukup. Adakah makanan tak cukup itu sehingga tidak dapat memenuhi keperluan? Yang tu silap. Kalau yang tu kita kena bantu dia. Ros Jalil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. So, pertama sekali, mengambil makanan sekadar perlu. Ini pembahagian pengambilan makanan. Yang kedua, makanan yang diambil mencukupi dan memadai untuk tubuh badan. Yang tadi, mengambil makanan sekadar perlu. Sekadar perlu ni mungkin belum mengenyangkan kita. Nabi kata beberapa suapan, itu keperluan. Tapi kalau tak cukup, naik satu peringkat lagi, makanan yang diambil mencukupi dan memadai untuk keperluan badan. So, badan kita perlukan banyak tu kita dapat ambil. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita ada rezeki yang mencukupi. Orang yang sekadar perlu atau kadang-kadang tak cukup, itu mungkin ada masalah kemiskinan dan sebagainya, kita patut bantu. Okay? Dan yang ketiga, kata ulama, pengambilan makanan itu tidaklah boleh diambil dengan kemahuan, tidaklah boleh diambil dengan keinginan dan berkemungkinan melampaui batas. Apabila macam soalan daripada Mar tadi itu, sup kambing ke, sup apa ke, apabila kita mengambil sekadar yang perlu, kita akan okey. Ataupun mengambil sekadar keperluan badan kita. Mungkin kita rasa, ini kita rasa macam kita suka makanan tu, lalu kita pun makan dengan cukup. Apabila sampai satu ketika, maka kita pun kata, okey, ini memenuhi kita, cukup, alhamdulillah. Baik. Muhammad Syahri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi 3 keadaan ini yang menyebabkan manusia rosak dalam apa-apa sahaja. Perbuatan pun macam tu. Hawa nafsu, dia mengajak kita kepada, kalau buka dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Hawa nafsu ni kalau kita ikut dia,
Allah kata, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu mengajak kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama juga, apa yang kita nak, kalau kita ambil itu perlunya kita perlukan kenderaan untuk pergi kerja, untuk berjalan ziarah adik-beradik, mak ayah dan sebagainya, untuk buat urusan keluarga kita, maka hukumnya alhamdulillah. Tapi kalau kenderaan kita berderik-derik sampai tak sempat nak naik, ya, ada 18 biji belakang dapur dan sebagainya, maka itu sudah nama melampaui batas. Dalam hadis Nabi menyebut berulang kali perkataan ghulu, iaitu melampaui batas. Maka hari ini kita nak mengaji dalam bab ni. Sebab tu hari ini memang kita tak dapat nafikan penyakit berleluasa, dan kadang-kadang kita tak tahu apa nama penyakit tu. Kita sedang berhadapan dengan satu wabak atau wabah yang sedang menyerang seluruh dunia, yang menyebabkan jutaan manusia kena, yang menyebabkan lebih hampir 200,000 mati seluruh dunia. Dan kita sendiri kita risau kenapa jadi macam ni, ya, asas dia. Jadi kita nak cek diri kita ni supaya kita dapat kebaikan daripada teknik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sis Aida, maaf, tolong Ustaz ulang yang nombor 3. Baik, nombor 3 yang mana tadi tu? Kalau nombor 3 yang terakhir, 3 cara pengambilan. 3 cara pengambilan tu, nombor 1, ambil apa yang perlu. Okey. Yang kedua, ambil apa yang cukup. Dan yang ketiga, jangan ambil dengan cara melampaui batas atau ikut hawa nafsu. Kita makan, asasnya makan kita ada nasi, kita ada satu jenis lauk, kita ada satu jenis sayur, memadai. Tapi kita, Allah Rabbi, zaman sekarang kita tengok dahsyat, ya, dahsyat. Kita tengok dalam pinggan kita itu ada ikan, ada daging, ada telur, ada sayur 2-3 jenis, ada macam-macam, dan dia lari kepada konsep sebenar. Ya, sebab itu peringkat makanan tadi kita katakan ambil apa yang kita perlu. Apa yang perlu saja. Tapi mungkin perlu itu belum lagi cukup untuk diri kita. Kita pergi peringkat kedua. Ambil apa yang cukup untuk kita. Okey? Ambil apa yang cukup ini maksudnya cukup berdasarkan akal kita, bukan cukup berdasarkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, jangan ambil makanan melampaui batas. Jangan ikut hawa nafsu. Kalau kita ikut hawa nafsu, maka akan jadi tak eloklah dalam tubuh badan kita. Jadi sebab tu hari ni kita katakan bahawa penyakit ni datang macam-macam penyakit. Penyakit asas tu kita tahu dah, dia kencing manis, dia darah tinggi, dan sebagainya lah, dan macam-macam. Okey, Mar, nak catat tak dan? Okey, saya rakam. Okey, boleh insya-Allah. Kadang-kadang jari kita dengan apa, handphone kita tu jari besar daripada tab tu kan, jadi susah sikit. Jadi kita rakamlah balik, kita buat amalan. Ya, nak bagi tahu kita bahawa hari ni penyakit demi penyakit. Kita pergi hospital dan kita rasa macam pelik kenapa penyakit. Dan ingat ya, bahawa penyakit-penyakit yang datang pada akhir zaman ini juga adalah tanda dekatnya hari kiamat. Di penghujung hayatnya dunia, maka banyaknya penyakit bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena cek lah apa puncanya. Puncanya mungkin kita. Puncanya tadi kita kata yang mula-mula sekali, makan berlebihan, ya, makan kita ambil dos banyak. Atau mungkin makan kita itu makan benda yang tak ada kualiti. Ya, maksud kualiti ni mungkin kita makan dengan sifat dia, kita memilih benda yang lemak, benda yang berminyak, benda yang merosakkan kita. Atau mungkin rupanya kita ada masalah penghadaman yang perlu kita jumpa doktor, yang perlu kita ambil ubat untuk selesaikan masalah penghadaman, kerana masalah penghadaman akan menyimpan benda-benda negatif hasil daripada makan kita itu, dan akhirnya menyebabkan kepada penyakit. Atau mungkin juga kita makan tapi kita tak bersenam. Kita beli je
alat itu, alat ini, dan kita pakai sekejap saja dan sebagainya. Itu kita lah, maksudnya manusia. Manusia ni memang begitu sifat dia. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia maha pengampun, dia maha pemurah, dia kasih kepada hambanya. Sebab manusia dia selalu leka, manusia dia selalu lupa. Daripada awal kejadian manusia, dia memang leka, lupa dan sebagainya. Sebab tu manusia ni bila dia dah jatuh miskin, baru dia ingat kat Allah Ta'ala. Masa dia kaya dia lupa, masa dia sihat dia lupa, masa dia sakit baru dia sebut Allah. Bila dia tak ada masalah, okey, dia lompat, bersyukur pun tidak. Tapi bila dia dah sakit, bila dia ada masalah, baru dia minta doa, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Jadi kita ni nak kena mengaji sungguh-sungguh supaya kita dapat kesedaran. Hari ni kenapa kita dalam dunia kita tak mau cerita seorang-seorang lah, dalam dunia ni banyak sangat kesan penyakit. Contoh penyakit juga, kalau kita jaga, kalau kita teliti betul-betul, cuba tengok contoh pokok mangga. Sebelum ditanamnya pokok mangga, kita bajakan tanah dia tu dulu. Tanah itu dibajakan supaya tanah tu jadi subur. Okey, satu. Baja pula sekarang ni bukan macam dulu. Dulu baja semula jadi. Baja semula jadi. Sekarang baja dicampur macam-macam kimia sekarang ni. Akhirnya mula-mula kita dah letak baja, so kita tanam dalam tanah yang ada baja. Yang kedua, besok dah naik sikit, kita letak baja akar. Naik lagi, letak baja batang. Naik lagi, letak baja daun dan baja dahan. Naik lagi, letak baja bunga, letak baja buah, letak baja. Akhirnya bila buah keluar, kita tak tahu kita makan buah ke makan baja ke. Akhirnya kesan tak? Kesan kepada tubuh badan kita. Sebab tu hati-hati. Orang yang mengeluarkan makanan, dia akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Seandainya dia mengeluarkan makanan yang boleh menyebabkan penyakit kepada orang lain. Dia tahu ayam kalau dibela paling kurang 50 hari baru boleh dijual. Tapi disebabkan tumbesaran itu dicocok dengan sebahagian ubat kimia, menyebabkan ayam 21 hari dah dapat dijual. Akhirnya manusia yang beli ayam, maka dia makan ayam bersama dengan daging yang telah dicampur dengan daging ayam yang dicampur dengan bahan kimia, yang menyebabkan kepada penyakit kepada pembeli ataupun orang yang makan ayam tersebut. Maka seandainya kita yang makan ini tak tahu yang ayam tu dikimia atau diletak ubat, maka sedangkan orang yang bela tu tahu ini kesan dia buruk kepada orang awam, maka hukumnya di akhirat nanti dia akan dapat bahagianya nanti. Malah di dunia sendiri pun sebenarnya hidup mereka tidak tenang. Tidak tenang. Sebab dia tahu benda mudarat yang dia jual, tapi dia masih teruskan jualan tersebut, maka akhirnya akan memberi kesan penyakit. Ini bahaya. Kita pergi mana-mana, semua manusia nak fast food. Dulu kalau kita tanam durian, tanam durian, selepas 6 tahun baru boleh makan. 6 tahun, 10 tahun baru boleh makan. Sekarang dengan kombinasi segala macam baja dan ubat, 3 tahun komplit, sebelum 3 tahun komplit. Dan buahnya itu kadang-kadang tak padan dengan dahan dan pohonnya. Ini yang kita paling takut. Jadi kenapa jadi sedemikian? Manusia cari rezeki langgar ikut suka, sama ada hukum haram ke halal, dia tak fikir dah. Dia ambil apa sahaja, sedangkan dia tahu kesan buruk itu kena kepada orang lain. Jadi Islam bukan hanya kata nak makan kena baca bismillah aja. Bukan hanya makan kena makan dengan tangan kanan aja. Bukan hanya makan sepertiga aja. Tapi yang paling penting sekali orang Islam, dia kena cek apa yang dia makan tu halal ke, atau haram ke, atau syubhah ke. Ini kena fikir, tengok rezeki yang kita dapat halal ke tidak.
atau jelas rezeki yang kita bawa balik itu haram. Duit rasuah contohnya. Atau di dalam tu ada syubhah. Syubhah ni, apa syubhah? Percampuran antara halal dan haram. Seorang suami yang bekerja dengan jabatan kerajaan atau syarikat swasta. Kerjanya 8 jam, dibayar gaji 3,000 sebulan. Tapi dalam 8 jam itu, dia kerja hanya 5 jam. So 3 jam lagi, orang kampung kata dia mengulur. Kan dia curi tulang. Maka hukum pendapatan yang 3 jam itu jatuh haram. Maka dia bawa balik dalam keluarga dia. Keluarga dia tak berdosa lah, sebab keluarga dia tak tahu apa yang berlaku. Yang menanggung bebanan dosa adalah ketua keluarga tersebut. Jadi kita sepatutnya kita fikir bagaimana cara kita nak jaga semua sekali. Semua sekali nak jaga. Bukan hanya kerana makan kita lebih ke. Tak. Makanan yang paling awal kita nak jaga adalah apakah makanan itu halalkah atau haramkah, atau orang kampung kata halamkah. Halal tidak, haram pun tidak. Semua kena jaga. Tak kisahlah siapa saja pun. Orang yang meniaga nasi lemak, dia kena pastikan makanan yang dia jual itu berkualiti, dengan nilai harga semasa yang tidak terlalu menzalimi orang lain. Dia masak, rasa masak tu masak daripada hati, bukan masak dengan rasa yang ikut suka dia. Makan, nak masak makan dia punya ingredient dia lain, tapi masa nak jual dia punya bancuhan dia lain. Tak boleh. Kita kena buat, kita kena tahu bahawa pertama, orang yang meniaga itu hadirnya sunnah Nabi SAW. Orang meniaga ni untung sebab Nabi meniaga, jadi dapat sunnah. Tapi orang meniaga juga besok bahaya, sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kelompok yang paling banyak yang akan dibangunkan di akhirat nanti, kelompok yang rupa mereka digelar sebagai afujar, orang jahat di akhirat nanti. Golongan apa? Peniaga. Orang yang meniaga, nak jumpa manusia jujur dalam perniagaan cukup susah. Tapi kita yang mengaji ni, alhamdulillah, siapa orang perempuan banyak kat sini yang meniaga pau, yang buat kari pap frozen, yang jual apa je lah, yang ambil tudung dekat Vietnam, yang ambil apa sajalah, maka meniagalah dengan cara yang betul, jangan melampaui batas. Ambil untung, jangan melampaui batas, tapi ambil untung sekedar keuntungan dengan diiringi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Baik. Kita ada lebih kurang 4-5 minit. Kalau ikut waktu kita 1 jam tu, kita ada 4-5 minit lagi. Kita nak bagi tahu bahawa kita repeat balik supaya kita faham apa yang kita mengaji hari ini. Punca kepada penyakit. Punca pada penyakit yang pertama sekali, dah tentu soalnya makanan lah. Makanan yang diambil dengan dos yang berlebihan. Itu satu. 2, makanan yang diambil sifat makanan itu, sifat dia tak baik. Lemak, berminyak dan sebagainya lah, sifat dia tak baik. 3, mungkin makanan yang kita ambil tak boleh berfungsi dengan baik dalam badan kita kerana kita ada masalah penghadaman. Maka sistem penghadaman perlu dijaga, perlu dirawat. Barulah tidak simpan kekotoran dan bahan negatif dalam badan. Yang keempat, mungkin kita tidak hidup dalam mengekalkan corak hidup yang sihat. Baik. Siapa yang ada Suhana, Dirus Rosnah, Habibah Hatmal pun ada kat sini, orang Hulu Langat. Maka kita nak jaga diri kita, insya-Allah, supaya kita tak kena tanya. Aisyah Osman sebut dah ni. Supaya kita tak kena tanya dengan Allah Ta'ala dekat akhirat. Setiap every single sen yang kita berniaga, kena jaga sungguh-sungguh. Makan yang kita nak makan, kita selalu nak makan supaya makanan itu jadi manfaat, bukan jadi mudarat kepada tubuh badan kita. Baik. Hadis kata apa tadi dalam kesimpulan kita? Hadis kata siapa nak sihat,
prevention better than cure tadi ni, pencegahan ni lebih baik daripada mengobat ni, Nabi kata pertama sekali tolong jaga perut. Maksudnya kita kena cek apa yang kita isi dalam perut, halal ke, haram ke, banyak ke, sikit ke, baik ke, buruk ke, ambil ke, curi ke. Jadi kita kena cek perut kita itu. Jangan ambil berlebihan. Maksud berlebihan itu, lebihan itu mungkin yang haram. Lebihan itu mungkin tambah sampai 2-3 kali tambah dan sebagainya. So, Nabi pesan kepada kita makan sekadar perlu. Beberapa suapan sekedar untuk kita ada tenaga. Tapi kalau tak mampu, rasa perlu nak makan juga, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga biarkan untuk pernafasan. InsyaAllah badan kita akan sihat. Sebab makanan dia bagi tenaga. Makanan dia akan bagi kesihatan. Ya, cuma kita dah sebut banyak kali, tolong reti, tolong faham perbezaan antara kemahuan dan keinginan, kemahuan dan keperluan. Ya, kemahuan ini hawa nafsu. Keperluan itu memang fitrah kita. Fitrah kita makan satu hari 3 kali. Minum pagi ringan, makan tengah hari berat, makan malam ringan. Jadi ada 3 kali. Kalaulah kemahuan, makannya mungkin 6 kali. Kan ya? Jadi kita kena ambil keperluan, bukan kemahuan. Ingat bahawa ulama kata bila perut kita kenyang, lemah badan kita. Bila perut kita kenyang, ngantuk mata kita. Bila perut kita kenyang, lemah juga daya fikir akal kita. Dan paling bahaya, bila kita kenyang, maka hawa nafsu yang tak elok ni dia akan bermaharajalela di dalam tubuh badan kita. Akhirnya jadi karut-marut. Ya, baik. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan kita adalah makanan ambil keperluan. 1. Kedua, makanan ambil apa yang memadai dengan kita. Keperluan tadi tak cukup, tak kenyang lagi, tak apa, ambil sikit lagi. Memadai dah? Okey, alhamdulillah. Sendawa, alhamdulillah. Itu. Dan yang ketiga, tolong jangan melampaui batas. Semuanya teknik ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau ada soalan silakan. Kod ada siapa-siapa nak tanya soalan sikit lagi. Sebab waktu kita kalau ikut dah habis dah 1 jam, tapi kod ada anak-anak murid daripada Masjid Al-Mu'minun USJ, LKPI, Cawangan Subang Jaya. InsyaAllah siapa-siapa lagi yang nak tanya, saya tunggu seminit 2. Ya, ini lebih kuranglah punca penyakit. Kalau nak ikut, banyak punca penyakit sebenarnya. Punca penyakit apabila manusia banyak buat dosa atas muka bumi Tuhan, pun datang banyak penyakit juga. Ya, akan datang banyak penyakit juga. Jadi cerita kita adalah kita boleh mengambil sesuatu, tapi mengambil mengikut keperluan, jangan mengambil mengikut hawa nafsu dan melampaui batas. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sembang di muka surat 31. Kalau masih dekat online lah, kalau kita tak buat dekat dewan kita dekat masjid lagi, insyaAllah kita akan sembang dalam bab mencegah lebih baik dari mengobat. Ya, mencegah lebih baik dari mengobat, yang mana kita akan cerita beberapa hal berhubung dengan makanan, dengan cara tidur, dengan apa-apa sahaja, banyak lagi benda lah yang kita akan bincang mengikut kaedah yang dikhabarkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Dia yang paling utama makanan kita. Kalau ada para suami di sini, tolonglah bawa balik makanan yang halalan tayyiban. Ya, halalan tayyiban kepada ahli keluarga kita. Kalau ada peniaga-peniaga makanan, ya, ada peniaga tadi di Rus
pun dia meniaga juga. Orang meniaga, tolong pastikan perniagaan kita itu perniagaan yang membawa manfaat, yang membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan meniaga yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan atau makanan yang akan menjadi bukti membawa kita ke dalam syurga, bukan yang menjadi bukti membawa kita dalam neraka jahanam. Ini semua bukan hanya berlaku di dunia, tetapi dia akan dibawa terus ke dunia akhirat nanti, ya. Jadi akhir sekali, jutaan terima kasih kepada AJK dan ahli jemaah Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Juga terima kasih kepada seluruh AJK dan anak murid LKPI, Lembaga Kemajuan Perempuan Islam, bahagian mana ni, bahagian Cawangan, Kelana Jaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat atau sahabiah-sahabiah yang mana ada online-nya, mesti ada muka-muka dia ni. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan, ya. Sis Aida kata dia baru join hari ni, insya-Allah nanti join lagi. Kita akan bagi tahu di dalam page dan Facebook kalau ada online sekali lagi, insya-Allah.